masalah ke apa ke. Dan saya harap lepas ni kalau tak dapat join ataupun okey Aiman dah masuk. Okay, so lepas ni apa-apa sahaja jenis meeting, tak kisahlah dengan saya ke, dengan Syafiq ke, kalau tak dapat masuk ataupun boleh masuk tapi setengah jam lewat ke apa, inform saya sebelum masuk meeting. Okay, so saya tak marah pun, just nak tahu keberadaan korang. Okay, and malam ni sebenarnya penting sebab kami dari MT akan terangkan berkenaan dengan progres ataupun perancangan program dari start daripada korang buat paperwork sampailah program tu habis. So masing-masing perlu take note lah apa yang kami sampaikan pada malam ni. Dan saya pun dah record meeting malam ni dan saya harap untuk exco yang partner dia tak dapat masuk malam ni, after this terangkan balik pada diorang supaya diorang faham, okay? Alright, so first saya akan terangkan berkenaan dengan berkenaan dengan AJK program. Okay, kejap. Saya present. Okay, nampak tak? Sekejap So ini adalah slide yang saya sediakan untuk program OBS. Okay, ini hari tu kita orang ada meeting, saya sediakan slide supaya setiap AJK saya lebih fahamlah berkenaan dengan skop program, skop kerja diorang. So saya pun galakkan selepas ini untuk pengarah program, if ada meeting untuk terangkan apa-apa sahaja berkenaan dengan program, buatlah slide. Sebab apa? Bila kita ada slide ni, diorang lebih faham berkenaan dengan tugas. Dia lain tau, kita sampaikan guna mulut dengan kita sampaikan guna mulut dengan diorang tengok apa yang kita sampaikan tu. So sambil-sambil tu saya akan terangkan juga berkenaan dengan bengkel OBS ni. Okay, so insyaAllah pada 23 hari bulan 10 2021 kami akan adakan bengkel OBS ataupun nama sebenarnya Telling the Tricks Let's Master Open Broadcast Software. Okay, so dia akan berlangsung pada hari Sabtu pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari. Okay, so apa yang bakal terjadi selepas bengkel OBS ni? Ni yang penting ni. Okay, kami MT dah berbincang. So kami nak mewajibkan untuk setiap exco at least perlu ada seorang yang boleh handle OBS. Okay, maksudnya setiap exco, contoh exco keusahawanan ada 4 orang. Ketua, timbalan dengan 2 RE. Nanti RE insyaAllah bulan 10 nanti akan masuk. Okay, so saya tak kisahlah ketua ke, timbalan ke, RE ke, tetapi antara 4 orang ni mesti ada seorang yang boleh handle OBS. Maksudnya lepas ni kalau korang buat program ke apa, yang akan handle OBS bukannya exco lain, bukannya exco media, exco sukan ke. Kalau program tu exco keusahawanan punya, exco keusahawanan yang perlu handle OBS. Right, faham? So that's why korang kena belajar betul-betul lah dalam bengkel ni. Sebab waktu bengkel ni berlangsung, RE tak masuk lagi. So lepas RE dah masuk, korang 2 orang ni yang kena ajar diorang berkenaan dengan OBS ni. Okay, saya faham ada antara exco yang ketua dengan timbalannya line tak okey. So nak handle OBS tu mungkin tak dapat lah kan sebab line tak bagus. So that's why korang insyaAllah lah nanti untuk pencarian rakan exco kami akan ajak setiap exco join sewaktu proses pencarian tu ke supaya ada backup untuk handle bahagian OBS tu. Okay, faham? Alright, so seterusnya adalah bila korang buat first meeting, ini adalah slide yang saya sediakan sewaktu first meeting. Korang kena pastikan setiap AJK pelaksanaan program tu tahu ataupun faham berkenaan program tu. Supaya lepas ni, if sesiapa yang ada tanya dekat diorang ke apa, diorang boleh jawab.
Okey, bukan tugas untuk memahamkan berkenaan dengan program tu bukannya terletak pada pengarah dengan timbalan pengarah je. Kesemua AJK pelaksanaan program tu wajib untuk faham berkenaan dengan program. Right, contoh macam bengkel OBS ni, diorang perlu tahu tarikh, masa, buat tu macam mana. Kalau buat Google Meet, akan ada buat FB Live ke? So pesertanya siapa? Okay, contoh kalau bengkel OBS ni, kami target untuk 60 orang peserta sahaja. Tak kisah pelajar UPSI ataupun yang berada di luar UPSI. Okay. So untuk penceramah ni kami telah mengajak student FSKIK untuk menjadi penceramah sebab before ni dia pernah ajar MMKKH berkaitan dengan OBS. Okay, untuk iuran penyertaan adalah kami tetapkan RM2 untuk setiap peserta. Tetapi peserta daripada Permatek tidak perlu bayar. Sebab untuk Permatek ni kita letak free of charge je lah. Tapi yang berada di luar Permatek kena bayar RM2 setiap seorang. Okay, seterusnya terangkan berkenaan dengan skop kerja masing-masing. Tetapi selalunya bila dah masuk meeting, setiap AJK dah faham dah tahu dah diorang tu tugasnya apa. Okay, so tapi mesti korang macam yang mana yang tak pernah buat program kan, mesti macam clueless. Aku nak kena ada AJK apa ni untuk program ni? Okay, so kalau korang nak tahu korang perlu ada AJK apa, saya galakkan untuk 3 orang. 3 orang ni siapa? Pengarah program, timbalan pengarah program dengan penasihat. Okay, penasihat ni korang ambil lah MT sebab MT selalu MT masing-masing dah pernah buat program. So diorang tahu apa yang perlu ada di dalam program tu, apa yang tak perlu ada. So ketiga-tiga orang ni bincangkan ataupun listkan kesemua kerja yang korang perlu handle dari awal sampailah akhir. So bila korang dah listkan kesemua kerja tu, baru korang boleh nampak, oh untuk program aku ni aku kena ada AJK technical. Aku perlu ada AJK multimedia. Lepas tu nak kena ada orang jadi MC. So perlu ada AJK pendaftaran dan perasmian. So dari situ baru korang boleh nampak apa AJK yang diperlukan. Okay, contoh kalau program tu dia program yang memerlukan korang buat Google Meet dengan buat FB Live. Okay, so maksudnya korang perlu ambil 2 orang AJK technical. Seorang handle bahagian Google Meet, seorang handle bahagian OBS. Dia tak boleh dua-dua orang handle dua kerja. So nanti lebih mudah lah. Okay, contoh kalau AJK pendaftaran dan perasmian tu, korang tengok skop kerja dia kan, besar sangat. So ambil lah 2 orang ataupun lebih daripada 2 orang pun tak apa. So dia bergantung kepada skop kerja yang perlu dilaksanakan. Okay, lagi satu saya bagi contoh. Katalah korang buat pertandingan mewarna kan, contoh pertandingan mewarna. Selalunya pertandingan mewarna ni kita tak perlu pun buat secara live. Selalunya peserta dia dah colour siap, lepas tu dia hantarlah kat kita untuk kita nilai kan. So tak perlulah ada AJK technical sebab tak perlu ada Google Meet, tak perlu ada FB Live. Okay, sebab itu saya kata dia bergantung kepada apa jenis program yang korang buat. Right. So if ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, seterusnya ialah tentative program. Okay, so untuk tentative program ni pun perlu tahulah. Contohnya dari pukul 9 pagi, pendaftaran peserta, bacaan doa. So bengkel tu dia akan start pukul 9.30 pagi dan penceramah tu dia akan bagi talk dia selama 3 jam. Right. So tentative ni pun sangat penting sebab bila korang apply paperwork di UPSI portal, korang kena upload tentative program dekat dalam paperwork tu. Okay. So seterusnya ialah berkaitan dengan penceramah. So ceritalah dekat AJK program korang, siapa penceramah tu. So macam ni dia tak adalah saya ceritakan banyak sangat, tapi kita bagi tahu benda yang penting je. Okay, so inilah penceramah untuk bengkel OBS tu nanti. Okay, seterusnya, ini yang bahagian paling penting ialah pembahagian tugas. Macam saya cakap tadi, kalau korang tak tahu macam mana nak cari ataupun tak tahu apa AJK yang diperlukan, listkan ke semua tugas
yang perlu korang settlekan daripada awal sampai akhir. Okey, sebagai contoh, untuk Daus, dia punya tugas ialah timbalan pengarah. Okey, timbalan pengarah ni dia selalunya timbalan pengarah dengan pengarah program diorang akan collaborate lah pada awal-awalnya untuk penyediaan paperwork. Okay, so kalau macam yang tugas yang saya bagi pada Daus ni mostly dah settle dah, kecuali untuk ada beberapa lah tugas yang tak settle lagi. Okay, so yang seterusnya adalah setiausaha. Okay, setiausaha ni dia perlu handle report akhir. Report akhir, lepas tu setiap AJK program pun diorang perlu hantar report individu tau. So nanti bila dah habis program, bila dah buat postmortem semua, korang perlu buat report individu. Bila dah siap, hantar pada setiausaha. Nanti saya akan bagilah template report individu tu, baru korang boleh nampak apa yang perlu buat. Okay, seterusnya adalah surat jemputan. Okay. Kalau korang ajak penceramah daripada luar ke, daripada dalam UPSI ke, korang perlu ada 2 surat. Satu surat jemputan, satu lagi surat pelantikan ceramah. Tapi untuk program OBS ni saya hanya suruh Ain untuk buat surat jemputan je sebab saya buat surat pelantikan ceramah. Okay. So nanti surat pelantikan dengan surat jemputan pun saya akan bagi contoh dalam grup Telegram. Okey, seterusnya adalah bayaran yuran. Okey, disebabkan Ain pun dia adalah bendahari Permatek, so saya suruhlah dia bagi link, bagi nombor akaun Permatek pada NAS. Sebab NAS ni tugas dia adalah AJK pendaftaran. Dia yang akan handle bahagian Google Form pendaftaran peserta nanti. Okey, seterusnya adalah Nurin. Dia adalah bendahari untuk program ni. Okey, so bendahari ni macam biasalah dia akan handle bahagian duit. So dia akan perlu settlekan bahagian laporan keuangan. So untuk laporan keuangan ni, bila kita ajak penceramah, kita perlu ada borang bayaran penceramah. So nanti bahagian borang bayaran ni Ain akan ceritakan lepas ni. Okay, seterusnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ni adalah salah satu perkara yang perlu ada di dalam report akhir program. So bendahari perlu uruskanlah. Tapi untuk Nurin ni, saya ada bagi dia tugas khas sikit untuk dia bantu skop kerja AJK Sijil. Sebab AJK Sijil ni skop kerjanya agak besar. So that's why dia perlu bantulah AJK Sijil. Okay. Seterusnya adalah AJK pendaftaran. Okay, kalau korang tengok AJK pendaftaran ni dia punya kerja banyak. Okay, untuk AJK pendaftaran ni saya ada lantik 2 orang. Seorang Nas, seorang Linda. Tetapi saya lebih bagi banyak tugas kepada Nas sebab Linda ni tugas dia dah jadi MC program. So pada hari kejadian, Linda ni dia memang tak boleh dibebankan dengan apa-apa kerja melainkan jadi MC sahaja. So yang akan bagi link Google Form dalam program semua benda, Nas. Tapi dalam proses penyediaan Google Form ni, kalau Nas perlukan bantuan partner dia perlu tolong lah. Okay, tetapi pada hari kejadian, tugas MC program hanya sebagai MC sahaja. Alright. So if korang rasa program korang tu bahagian pendaftaran ni terlalu banyak dan memerlukan lebih daripada 2 orang AJK, ambillah 3 orang AJK. Okay, bergantung kepada skop kerja tu. Okay, so contoh macam bengkel OBS ni. Okay, kami nak kumpulkan ke semua peserta yang dah daftar dalam satu grup WhatsApp. That's why saya suruh Nas untuk sediakan satu grup WhatsApp. Link grup WhatsApp tu saya suruh dia letak dalam Google Form. Okay, lepas peserta dah bayar yuran, diorang baru boleh join grup WhatsApp tu. Okay, seterusnya ada 2 Google Form yang perlu AJK pendaftaran settlekan. Yang pertama adalah Google Form pendaftaran peserta. Okay, Google Form pendaftaran peserta ni penting sebab kita nak tahu berapa orang yang akan join program ni. Lagipun kita hanya terhadkan kepada 60 orang peserta saja. Contohlah kalau
tiba-tiba dapat sambutan yang hangat kan daripada peserta kan. So that's why kita orang tahulah berapa kita perlu ambil lagi ke ataupun perlu tutup ke Google Form tu. Okay, so seterusnya adalah Google Form MyCat. Okay, Google Form MyCat ni AJK pendaftaran dia perlu letak ataupun perlu hebahkan pada hari kejadian. So untuk kita pastikan peserta tu dia stay sampai akhir, sebab itu saya suruh NAS untuk bagi link Google Form tu waktu sesi Q&A. Sebab sesi Q&A ni selalunya dia akan berada di penghujung program lah. Okay, so that's why kita letak di sesi Q&A. Dan apa details yang perlu ada dalam Google Form MyCat ni adalah semua perkara-perkara yang penting. Sebab MyCat ni nanti Nas akan cerita lah, tapi saya cerita sikit. Okay, sebab nanti setiap peserta punya maklumat macam mana untuk dapatkan MyCat, okay, yang akan key in-nya adalah pengarah program. So kita perlu ambil lah diorang punya maklumat dalam Google Form ni. So that's why kurang perlu ada lah, tapi ada macam komen peserta ni tak perlu pun, tapi sebab saya nak tahu kan apa feedback diorang lepas dah dengar bengkel tu kan. Tapi yang pentingnya adalah nama, nombor matrik, email, nombor phone, semua tu adalah penting. Okay, seterusnya adalah header Google Form. Okay, header, setiap program wajib guna header Google Form ni. Okay, kat mana korang nak dapat semua header Google Form, gambar semua tu? Okay, korang boleh pergi kepada ni, link ni. Link ni AJK Hanim dia dah hantar kat dalam Telegram, korang boleh tengok. Okay, contoh macam ni, border dan header Google Form ni kan. So korang perlu gunalah, saya tak nak tengok nanti ada program yang guna header lain. Saya nak korang, saya wajibkan korang untuk guna header yang dah disediakan ni. Alright, so kita back to the slide. Okay, untuk AJK pendaftaran, okay, macam saya cakap tadi, Linda ni dia punya kerja adalah sebagai MC untuk bengkel tu. So kerja dia sediakan skrip, lepas tu dia akan jadi MC lah pada hari kejadian. Tapi saya cakap lah kat dia, okay, kalau Nas ada nak minta tolong ke apa, Linda perlulah bantu. Tapi waktu hari kejadian, skop kerja Linda ni hanya sebagai MC je. Okay, so pengarah program perlu take note lah, if korang ambil MC program, pastikan pada hari kejadian jangan bebankan dia dengan kerja lain. Okay, sebab tak boleh lah dia nak kena handle program tu, sebab MC ni salah satu individu yang paling penting lah untuk pastikan kelancaran program tu. So kalau korang bebankan dia lagi dengan kerja yang lain pada hari kejadian, takut nanti kelang kabut je. So nanti bila kelang kabut adalah masalah yang akan occur kan. Okay, so untuk AJK Kurahania ni dia punya kerja hanya untuk membaca doa sahaja. Tetapi korang perlulah cari backup. Contohnya macam program OBS ni, kalau Aiman ni tiba-tiba dia tak ada line ke, tak sihat ke kan, tak dapat join program, saya cari seorang backup iaitu Hadi. Dia yang akan jadi pembaca doa. Okay. Okay, seterusnya adalah AJK Technical. Okay, disebabkan bengkel bengkel OBS ni kami buat secara live lah kan. Maksudnya buat di Google Meet. Okay, tapi kami tak buat FB live pun. Hanya berada di Google Meet je. That's why kita perlukan AJK Technical. Okay, so korang boleh tengoklah skop kerja AJK Technical tu macam mana. Contohnya untuk bahagian Google Meet ni, dia perlu sediakan link Google Meet, dia perlu admit peserta, and dia perlu record sesi bengkel, semua benda macam tu. And untuk AJK Technical ni pun korang perlu ada backup. Takut, itulah kita perlu fikir ke hadapan sikit, takut apa-apa jadi kan. So at least bila kita ada backup tak ada masalah lah.
Okay, seterusnya adalah gambar program. Selalunya pada penghujung program ni kita akan ada sesi bergambar. So AJK Technical yang akan take over bahagian sesi gambar tu lah. Okay, so untuk setiap gambar program yang Permata anjurkan, sama juga saya mewajibkan korang untuk mengguna border gambar Permata. Okay, contoh macam ni. Contoh hari tu kan kita ada meeting dengan Syafiq. So masukkan gambar tu, masukkan border gambar Permatek ni dekat dalam gambar tu lah. Okay, macam saya cakap kat sini, setiap gambar program yang akan dimuat naik di platform media sosial Permatek diwajibkan menggunakan border gambar ni. Mana korang nak dapat border gambar ni sama juga macam header tadi kat dalam link Google Form yang hanya dah bagi kat dalam Telegram. Okay, so yang pegang social media Permatek ni hanyalah MP dan juga Exco Media sahaja. That's why korang perlu edit dulu gambar dan ayat hebahan and then hantarlah kepada Exco Multimedia ke ataupun nak hantar dekat salah seorang MP ke untuk kita orang upload pada FB dengan IG Permatek. Okay. Seterusnya adalah AJK Multimedia. Okay, so AJK Multimedia ni disebabkan kami menyediakan e-sijil untuk setiap peserta bengkel OBS. That's why saya minta AJK Multimedia untuk sediakan template sijil. Okay, lepas tu poster program. Okay, poster program ni dia ada landscape dengan portrait sebab okay, untuk yang bahagian portrait ni adalah poster hebahan. Maksudnya poster yang kita hebahkan sekali dengan ayat hebahan pada waktu nak cari peserta tu. Okay, untuk poster yang landscape ni pula adalah poster yang akan kita present sewaktu bengkel tu berlangsung. Okay, so korang wajib kalau buat Google Meet ke apa, pastikan guna poster landscape. Sebab kalau guna portrait dia tak nice lah tau. Sebab kita punya dekat dalam Google Meet kan kita punya mode kan landscape kan. Okay, so macam kami dah tetapkan tema untuk bengkel ni adalah gaming. So bagi tahulah apa yang korang nak, poster tu nak macam mana. Kan, apa details yang perlu ada dalam poster tu. Bagi tahu siap-siap supaya diorang faham. Okay, so lagi satu adalah poster background. Poster background ni maksudnya yang belakang ni lah sebab kita nak semua orang seragam je. Bila tangkap gambar tu baru dah nampak lawa kan, semua orang pakai background yang sama. Okay, so macam sama juga untuk poster background ni pun jelaskan korang nak poster macam mana. Okay, contoh macam saya, macam tadi tema kita adalah gaming. So saya cakap ke Alia, ini adalah contoh poster yang saya nak. Okay, so tak kisahlah Alia nak design macam mana, tapi saya nak tema dia adalah gaming. Okay, so bila korang bagi contoh tu, contoh poster tu, so diorang lebih faham lah, oh nak kena buat macam ni and ada rujukan. So lebih memudahkan proses kerja diorang. Okay, seterusnya adalah contoh sijil. Macam bengkel OBS ni kan kami nak bagi e-sijil untuk setiap peserta yang join. Okay, so bagi tahu nak macam mana sijil tu. Tapi yang ni sijilnya dalam bentuk landscape. Untuk OBS ni kami nak sijil tu dalam bentuk portrait. Lepas tu nak guna tema yang sama dengan poster iaitu gaming. Lepas tu untuk sijil ni akan ada dua. Satu sijil untuk peserta iaitu telah menyertai tu. Satu sijil lagi adalah untuk AJK program dan juga penceramah iaitu untuk template telah menabur bakti sebagai tu. Okay. So kalau untuk AJK program ni diorang akan dapat dua sijil lah. Satu sebagai peserta, satu lagi sebagai AJK. Right, seterusnya adalah AJK sijil. Kalau korang punya program tak ada sediakan sijil, tak perlulah ada AJK sijil ni. Okay, sebab itu saya kata bergantung kepada apa jenis program yang korang run. Okay, untuk AJK sijil ni kerja dia adalah diorang perlu ambil lah maklumat peserta yang isi Google Form MyCat dari AJK pendaftaran tadi. Okay, so
diorang perlu key in setiap nama details peserta tu pada e-sijil tu. Okay, macam saya tadi, saya minta tolong Nurin untuk bantu AJK Sijil ni. So that's why after Hadi ni dia dah key in semua nama penceramah, nama AJK, nama peserta, dia akan bagi pada Nurin untuk Nurin double check, and then Nurin ni yang akan hantar setiap sijil tersebut kepada peserta menggunakan email rasmi Permatek. Okay, so macam saya cakap tadi, AJK program ni dia akan dapat 2 jenis sijil. So kalau korang ada deadline yang korang nak AJK tu hantar, bagi tahu siap-siap dalam slide tu supaya diorang tahu. Okay, seterusnya adalah tarikh-tarikh penting. Contohnya kami bagi tahu berkenaan dengan penyertaan ni akan dibuka selama berapa hari. Okay, so macam kami ni bergantung kepada sambutan dari peserta. Contohlah tiba-tiba kan bengkel OBS ni ramai pula orang nak join kan, dan lebih daripada 60 penyertaan, maybe kami akan awalkan tarikh tutup Google Form tu, maybe 20 Oktober ke 19 ke, bergantung pada sambutan. Okay, so apa-apa sahaja program yang melibatkan secara live ni, pastikan korang buat rehearsal. Okay, so contohnya untuk rehearsal pertama, kami dah tetapkan pada 16 Oktober. Pada rehearsal kedua, kami telah tetapkan pada 22 Oktober. So pada rehearsal ni, korang run lah rehearsal tu macam actual program tau, macam hari kejadian. So macam contoh, bengkel OBS ni dia akan start pukul 9 pagi. Takkanlah kami nak buat rehearsal pukul 9 pagi kan, sebab waktu tu dah start sem baru kan, orang dah start belajar. So that's why kita akan run pada pukul 9 malam. So semua AJK kena masuk lah sebelum pukul 8.50 malam ni. Tepat je pukul 9 malam tu dah start MC, bagi kata aluan dan sebagainya. Okay. So ini je lah untuk slide yang saya sediakan. So if ada apa-apa soalan yang korang nak tanya, bolehlah tanya sekarang. Okay, so ada apa-apa soalan? Okay. Nanti slide ni saya akan bagi juga kat dalam Telegram untuk korang rujuk. So mana program yang saya tengok ada tarikh yang bulan 11, bulan 12, dah boleh start lah untuk siapkan paperwork dan kontak penceramah. Okay. So itulah, if ada persoalan boleh tanya. Okay, so seterusnya saya teruskan dengan Ain lah untuk explain bahagian keuangan. Okay, sekejap Nampak? Nampak ke? Nampak. Okay, so kewangan kewangan ni macam setiap program tu memang penting lah kewangan ni kan, kalau especially kalau korang ada peruntukan yang korang kena guna. So semua exco kena take note lah benda ni, kewangan ni. Okay, kalau tak memang korang tak dapat lah peruntukan tu. Okay, so macam yang kita tahu, kita ada setakat ni lah, kita ada 4 sumber yang kita boleh minta untuk peruntukan program kita. So yang pertama persatuan. Persatuan ni macam biasalah, duit persatuan kita, duit Permatek. Kita ada duit persatuan kita. So kalau korang nak guna, korang boleh lah guna. Tapi kita tak galakkan lah sebab kita ada sumber kedua ni. Sumber kedua ni adalah duit jabatan. So macam Syafiq hari tu dia bagi tahu kan dalam dalam meeting MPP hari tu, macam setiap fakulti tu dia dah bagi peruntukan. So dalam fakulti tu dia terbahagi kepada jabatan-jabatan dia. So jabatan kita ada peruntukan kita sendiri. So kita kena gunalah. So sebab tu macam sidang lepas memang kebanyakan program kita memang guna
sumbangan jabatan lah. Okay. So and then ketiga, JEPA. JEPA ni macam kita jarang guna lah. Tapi memang sem lepas pun memang kita tak guna sebab dia dia macam melibatkan organisasi UPSI yang tinggi. So macam paperwork korang semua tu kena detail habis. Okay, so sebab tu kita jarang guna lah. Macam untuk program besar macam tu kita boleh guna lah. Okay, and then last untuk MPP. MPP ni macam Syafiq cakap hari tu, macam dia ada 3 sumber kan. Itu dia boleh taja kita kewangan, cenderamata dengan sijil. So kalau kewangan ni kalau korang ada penceramah, so korang boleh minta dekat MPP. And then kalau cenderamata korang nak bagi hadiah ke macam nak bagi plug kan, dekat penceramah, bukan dekat penceramah, dekat apa? Dekat juri. Okay, macam program hadiah itu dia bagi plug dekat juri. So korang boleh guna, kalau korang nak minta sumbangan MPP, korang boleh minta lah sumbangan cenderamata. And then sijil. Okay, macam sijil ni MPP pun boleh bagi dekat kita. So kalau sijil ni kalau korang buat fizikal sijil lah. Okay, kalau korang buat fizikal sijil, kalau e-sijil kita tak diguna peruntukan apa-apa pun. Okay, so tak perlu sumbangan lah untuk sijil, untuk e-sijil. And then, okay, untuk sumbangan MPP dia lain tau kalau korang nak minta sumbangan sebab korang kena rujuk dia punya NYDP 2, Rukayah. So macam korang kena sediakan lah macam paperwork korang tu, korang kena make sure dia dah approve. And then korang kena buat satu table peruntukan yang korang nak guna lah. Okay, and then email dekat NYDP tu. Tapi sebelum tu korang WhatsApp dululah NYDP 2 ni. So untuk dia inform so that dia tak terlepas pandang lah korang punya email tu. Okay. And then, okay, borang claim. Borang claim kita ada 2 jenis. Yang pertama borang claim penceramah. Okay, yang ni paling penting siapa exco yang buat program yang ada penceramah tu. Yang ni lah borang yang korang kena isi. Okay, yang ni muka pertama dia lah. Okay, muka pertama ni dia tulis kadar penceramah, kadar bayaran. Okay, kadar bayaran ni dia terbahagi kepada 2. Okay, ada kaki tangan kerajaan dengan bukan kerajaan. So dua-dua ni dia punya rate lain tau. So kalau kaki tangan kerajaan dia ikut grade. Okay, so kalau ikut grade korang kena tanya dia, encik puan grade apa so that kita boleh setkan dia punya bayaran tu berapa. Macam let's say dia grade 40, grade 44 lah. Okay, mostly cikgu macam grade 41 ke 44 kan. So bayaran dia 120 sejam. Okay, kalau bukan kerajaan pula, korang kena tengok dia punya CJ akademik. Dia diploma ke, dia degree ke. So lagi tinggi lah bayaran untuk sejam dia. Okay. Lepas tu, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Ada? Ada ke sebab saya tak boleh tengok korang? Saya cuba bagi contoh situasi. Maksudnya kalau ajak bagi talk kan, dia punya grade jawatan berapa and dia punya berapa lama dia akan bagi ceramah, lepas tu total bayaran yang kita akan bayar pada dia. Okay, macam kalau kerajaan kan, so kalau dia grade 44, okay let's say 44, and then program kita buat 2 jam. So awak kena darabkan lah. So kalau kita tengok dekat table ni, okay, kumpulan pengurusan dan profesional grade 41 ke 44, 120 sejam. So awak darab dengan 2 jam jadi 240. Okay, tapi make sure masa program korang tu, korang jangan buat macam 1 jam setengah semualah, tak nak setengah-setengah tu. Okay, make sure korang korang genapkan dia. Kalau 1 jam, 1 jam. Kalau 2 jam, 2 jam. Okay, sebab senang ke Jabatan Bendahari dengan KIS lah nanti nak berhubung dengan Jabatan Bendahari untuk proceed payment. Okay. And then, okay, ni dokumen yang korang perlukan. Okay, macam borang claim ni korang kena, ada soalan ke? Macam mana pula dengan duit? Adakah kita keluarkan duit pocket ke ataupun bayaran awal ke macam mana?
Tak jelas. Bagaimana dengan duit? Adakah borang claim ni kita boleh buat masa kita hantar paperwork ke? Ataupun kita kena guna duit sendiri dulu baru kita claim ke? Macam mana? Oh tak, yang ni korang kena hantar dulu borang claim ni, nanti Jabatan Bendahari yang akan bayar dekat penceramah tu. So kita tak perlu keluarkan apa-apa duit lah. Okay, so lepas habis program tu korang akan hantar borang claim ni dengan report akhir. So nanti Berapa Jabatan Bendahari yang akan take over. Berapa lama proses? Itu tengok korang punya dokumen lah, lengkap ke tak semua. Kalau lengkap laju je. Maksudnya kita kena bagi form penceramah tu lah yang So apa dokumen yang korang perlukan adalah surat pelantikan. Okay, surat pelantikan ni kejap lagi saya tunjuk, and then tentative program. Okay, tentative ni korang salin je macam dekat paperwork tu, kalau korang nak hias sikit ke boleh lah, nampak pro sikit kan. And then salinan kelayakan akademik. Okay, yang ni kena sahkan. Walau macam mana pun sekarang PKP ke apa, korang kena suruh dia sahkan. Sebab kalau tak sahkan memang Jabatan Bendahari tak akan proceed payment. Okay, walau macam mana pun kena sahkan. Okay, and then salinan IC, salinan penyata bank. Salinan penyata bank ni kena sama dengan nama penceramah. Tak boleh nak masuk akaun lain. Okay, macam dia nak masuk akaun abang dia ke, suami dia ke, tak boleh. Kena sama dengan nama penceramah. Okay. So take note exco mana yang buat program yang guna penceramah tu, ini sangat penting. Okay. And then kita tengok yang page 2 yang maklumat apa yang korang kena isi. So yang ni saya dah tandakan merah. So tanda merah ni yang ni yang penceramah kena isi lah. Okay. Nama pemohon, jawatan, kelayakan akademik, semua ni. Yang awak kena isi yang saya tanda hitam ni je dekat butiran tuntutan bulan ni je. So kat situ awak akan tulis lah berapa jumlah bayaran yang kita kenakan ikut dia punya kelayakan semua tu. And then kalau tengok dekat bawah ni kan, dekat tanda tangan ketua jabatan ni, okay, kalau dia kerajaan kena tanda tangan dia punya dia punya sekolah tu lah. Okay, sekolah ke, jabatan yang dia kerja ke. Kalau dia ada syarikat sendiri, make sure dia chop dia punya chop syarikat. Okay, yang ni pun penting sebab kalau nak tengok sidang lepas memang banyak yang tak chop lah. Itu jadi problem lah. So nanti payment tu akan hold. Okay, so kita tak nak lah macam tu Okay. And then lagi tu borang ni okay. Untuk borang ni make sure kan kita kan ada 2 bulan kan sebelum kita submit paperwork tu kan. So bila korang dah submit paperwork tu, korang terus bagi borang ni dekat penceramah korang. Sebab daripada pengalaman sidang lepas, kalau korang minta kat diorang last minute dokumen-dokumen ni kan, diorang akan indah tak indah tau. And then bila program korang dah habis, diorang memang susah sangat nak layan korang. Sebab apa? Sebab diorang dah busy dengan kerja yang lain. Sebab diorang dah settle dengan korang kan, diorang dah anggap macam tu. Okay, so diorang tunggu payment je lah. Walhal diorang punya dokumen tu tak cukup lagi. So korang ada banyak masa, ada 2 bulan tu, korang push dia hari-hari. Kalau tak, okay, kalau seminggu lepas program tu, report dah siap, borang claim korang tak siap lagi, tunggulah. Nanti KIS akan push korang lah hari-hari, nanti korang pun akan rimas. Okay, tapi kita orang pun tak boleh nak buat apa. Sebab selagi tak settle, selagi itulah kita akan minta. Okay, sebab kita tak nak lah nanti payment kita tu jadi problem. Nanti orang cakap, sini susah bagi payment ke apa ke kan. Tapi sebenarnya salah dia. Dia yang tak bagi dokumen lengkap kan. Okay, so in order kita nak elakkan benda tu, so awak settlekan borang ni cepat-cepat. Okay. And then next, okay, ni contoh surat pelantikan. Okay, surat pelantikan ni nanti saya akan bagi template dia juga. And then korang just isi je kat dalam ni, ikut maklumat-maklumat ni korang ubah lah. Okay, nama program semua tu. And then sekarang pun dekan kita kan dah tukar, so korang tukar juga. And then letterhead ni korang tak payah buat. Sebab yang ni KIS akan settle dengan Cik Saleh, dengan penasihat kita.
Okay, lepas tu KIS dah masukkan letterhead semua ni, and then KIS akan bagi dekat ketua program lah, let's say ketua program. And then ketua program akan bagi dekat penceramah. And then penceramah tu akan bagi dekat kita balik dengan borang claim, and dia kena sign tau dekat dekat surat pelantikan ni macam ni. Okay, make sure dia sign. Okay, sebab yang ni banyak sangat terlepas pandang macam sidang lepas. Okay, kita tak nak. Okay. And then, okay, borang claim kedua. Borang claim pembelian. So macam korang beli apa-apa barang ke yang korang nak guna untuk program korang, korang boleh claim. Okay, guna borang ni. So macam tadilah yang korang tanda merah ni korang boleh isi. Okay, nama program, kelulusan, lepas tu butiran perbelanjaan korang ni. Okay, korang isi and then bagi dekat KIS. Maklumat pemohon, pengakuan pengesahan ni penasihat kita Encik Saleh yang akan isi. Sebab dia macam ibarat Encik Saleh dahulukan duit dia lah. Macam tu. So nanti Jabatan Bendahari tu akan bayar dekat Encik Saleh. And then Encik Saleh bayar dekat orang tu lah. Macam tu. Okay. So ini senang je lah borang claim ni. Sebab korang just kena lampirkan dengan resip pembelian je. And then nanti bila dah siap, korang kena simpan hard copy tu. Sebab Encik Saleh akan minta hard copy tu yang korang kena post dekat dia. Sebab itu macam sebagai bukti lah dekat pihak dia kan. Sebab dia nak claim duit kan. Okay. So borang claim ni pun okay, make sure simpan hard copy. Okay. And then untuk exco yang buat pertandingan. Okay, pertandingan ni macam senang sikit. Sebab dia tak ada guna borang apa-apa pun. Just korang kena buat table macam ni lah. Okay, ada nama pemenang, nombor matrik. Okay, yang paling penting nombor akaun. Sebab kalau tak ada nombor akaun, kita tak boleh nak proceed payment juga. Okay, and then tulis jumlah wang yang dia menang. So, and then bila korang dah buat table ni, korang bagi kat KIS akan bagi dekat Jabatan Bendahari. So, and then Jabatan Bendahari lah akan settle bila dia buat payment semua tu. Okay. So, itu je lah untuk kewangan. So ada apa pesan? Cuba present balik bahagian rate harga tu, zoomkan sikit. Boleh zoom tak ni? Zoom. Zoom lagi. Ke bahagian table tu. Nampak? Okay. Alright, so sebelum korang nak contact penceramah untuk jadi penceramah lah untuk program korang kan, pastikan korang dah tahu dah berkaitan dengan rate harga ni. Jangan inform harga yang salah. Takut nanti akan ada isu lah pada masa akan datang. So that's why bila korang nak ajak penceramah, pastikan korang tahu dia tu kerja sebagai apa. Okay, kalau macam contoh, dia student. So student ni dia bukan kaki tangan kerajaan. And so bila dia bukan kaki tangan kerajaan, korang perlu tengok kelayakan akademik dia. Okay, contoh dia ada sijil diploma. So bila sijil diploma, harga yang kita akan bayar untuk dia adalah RM100 untuk 1 jam. Kalau korang buat 3 jam, maksudnya kita akan bayar RM300. Okay. Tapi kalau dia, katalah korang ajak penceramah dia cikgu sekolah. Okay. So bila dia jadi cikgu sekolah, dia kaki tangan kerajaan kan? Korang kena tahu, cik grade apa grade jawatan cik berapa Okay, katalah dia kata grade jawatan saya grade 51. Okay, so korang tengok, kalau 51 maksudnya dia berada di kumpulan pengurusan dan profesional grade 45 hingga 52. Okay, bayaran yang kita akan bayar pada dia untuk 1 jam adalah RM150. Okay, katalah kita buat program dengan dia 2 jam. So total yang kita akan bayar pada dia RM300. Okay, pastikan korang faham tau. Okay, apa beza pensyarah atau penceramah sambilan ni dengan fasilitator sambilan ni? Okay, saya ada tanya Cik Saleh. Okay, fasilitator sambilan ni contohnya katalah korang ajak 2 orang kan. Seorang yang akan bagi ceramah. Seorang lagi maybe dia yang akan handle bahagian
teknikal untuk penceramah tu lah. Okay, maybe dia yang akan handle bahagian slide penceramah tu. So itu adalah sesi sambilan. Okay, kalau penceramah dia adalah penceramah sambilan. Okay, faham? So saya rasa untuk saya tahu korang faham ke tak, saya nak tanya dekat siapa Renia ada Renia. Renia ada? Ada, okay. So Renia, nanti korang Exco Sukan nak buat program talk kan? Ya. So korang nak ajak siapa nanti program untuk talk tu? Student, macam student UPSI juga tu. Student UPSI. Okay, so student tu dia ada kelayakan akademik paling tinggi dia apa? Tak tahu. Okay, contohlah dia ada diploma. Dia ada diploma? Kalau diploma. Diploma. Macam diploma. Okay, so korang nak buat talk tu berapa jam? Okay, contohlah saya bagi tahu lah, okay. Contoh korang nak buat 3 jam, nak kena bayar berapa dekat penceramah tu, Renia? Seperti yang cakap tadi, kalau student ikut kelayakan macam kalau diploma dalam 100, kalau ya 2 jam dalam 100 tu dalam 200 lah begitu. Betul-betul. Okay, so maksudnya Renia faham. Okay, nanti terangkan dekat Fazihah Okay, thank you Renia. Okay, next saya nak tanya. Okay, saya nak tanya siapa Apa tu, korang punya sijil tu make sure dia memang dia student kan, tapi make sure dia dah dapat dia punya sijil tu tau. Kalau dia tengah sambung belajar, dia kena yang dia dah dapat sijil. Macam dia student UPSI, dia tengah sambung degree kan, so dia tak boleh ambil degree sebab dia tengah sambung, kena ambil yang diploma sebab kita nak sijil kelayakan tu. Okay, walaupun dia tengah sambung degree. Betul-betul. Okay, so next saya nak tanya Nik Noalia. Nik Noalia ada? Saya takut korang tak faham. Nanti kalau tak faham, tiba-tiba korang bagi tahu rate harga salah. Maybe adalah sesetengah penceramah ni dia okey. Kita nak betulkan dia kan. Ada sesetengah penceramah dia, saya tak nak lah, ni rendah sangat ni. Nanti susah tau. So that's why before korang contact penceramah tu, pastikan korang dah faham betul berkaitan dengan harga duit ni. Sebab duit kan, biasalah. Okay, so Nik Noalia ada? Nik Noalia. Ke line tak okey? Banyak macam ni. Line tak okey right? Okay. So saya assume line tak okey lah. Okay, so itu je lah. After this, pastikan korang faham lah berkaitan dengan harga ni. Okay, InsyaAllah nanti Ain akan hantar ke slide ni kat dalam Telegram? Nanti rujuk balik dekat bahagian ni. Okay, itu je. Okay. Tak boleh Bella. Tak boleh. So macam duit tu pun bukannya nanti pihak jabatan akan transfer kat korang tau. Korang takkan pegang duit. Yang akan transfer semua adalah bendahari. So Cik Saleh pun dia tak kasih tau kita dahulukan duit kita. So that's why kalau korang nak duit tu ditransfer cepat kepada penceramah, settle lah bahagian borang ni cepat-cepat. Okay, semua dokumen berkaitan dengan surat pelantikan ceramah,
surat jemputan, borang claim, semua bagai ni kan, korang perlu hantar pada saya. Nanti saya yang akan uruskan dengan Cik Salih. Okay, kalau juri ataupun korang ambil penceramah daripada UPSI, selalunya kita tak bayar duit secara maksudnya duit bayaran lah, tapi kita bagi honorarium tu kan. Itu dia macam sagu hati lah, cendera hati daripada kita. So that so that's why korang itulah tak kisahlah nak bayar berapa pun untuk penceramah daripada UPSI lah tau. So ada apa-apa soalan lagi? Token, macam tak kisahlah korang nak bagi duit ke, nak bagi mark ke. Sidang lepas ada program Makdan lah, diorang bagi mark per matek tau. So kita tak ada bagi duit. Tapi sekatilah untuk korang lah, nak bagi duit, nak bagi hadiah. Tapi make sure semua benda ni seminggu lepas program tu korang dah hantar lah. Okay? Itu paling penting. Betul. So ada apa-apa soalan lagi? Okay, so kalau tak ada soalan, saya teruskan dengan Nas. Nas akan terangkan berkaitan dengan MyCat dan MyChamp. Dengar tak suara? Dengar. Okay, sorry tak boleh kat kamera sebab dekat sini tengah hujan. So line tak berapa nak. Okay. Okay, sekejap nampak ke? Nampak okay. So nak cakap okay, untuk MyCat orang ni tak nampak Tak. Alamak. Sekarang tak nampak? Tak. Jap. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay. Okay, sorry slightly paling simple lah nak compare dengan yang lain. Okay, so untuk MyCat, okay, orang yang kena bertanggungjawab untuk untuk key in MyCat ialah orang yang upload paperwork. So orang yang upload paperwork ni of course lah pengarah program kan. Okay, so untuk pertama sekali macam mana nak upload lagi, macam mana nak key in MyCat ni. Okay, so first korang kena buka UPSI portal. Okay, so buka UPSI portal, pergi dekat bahagian hal ehwal pelajar ni, HEP ni, lepas tu pergi kat bahagian paperwork. Okay, tempat korang upload paperwork tu. Tapi ini korang buat lepas dah selesai program. Kan setiap kali kita buat program, dah nak hujung-hujung program tu kita akan bagi form kan, Google Form untuk student masukkan nama, nombor matrik untuk kita upload maafkan saya nervous untuk kita upload ya Allah, untuk kita key in MyCat. Okay, so daripada Google Form tu lah kita akan dapat senarai nama, nombor matrik semua kan. Okay, so bila program dah habis, dah settle, korang kena upload report. Okay, so dekat sini lah korang akan pergi dekat hal ehwal pelajar ni. Lepas tu pergi dekat paperwork. Bila korang tekan ni, dekat bahagian atas belah kanan, korang akan nampak perkataan report ni. Okay, yang report ni kan. Okay, so korang kena tekan dekat report ni untuk upload report program. So ini saya tak ada gambar proses nak upload report tu. So ada hasil dia je yang macam ni lah rupa dia kalau kita upload report sesuatu program tu. Okay, so dekat ni contohnya lah Okay, so nanti dekat bahagian bawah tu korang akan nampak macam button
button untuk kita adalah untuk korang kena key in macam laporan kewangan. Lepas tu ada juga button kat situ untuk key in senarai nama peserta. Okay, so nanti dekat sini, dekat bahagian atas yang belah sini, korang boleh pilih tau sama ada nak masukkan nama pelajar ataupun nombor matrik yang kita dah dapat daripada Google Form tadi kan. So key in lah satu-satu dekat sini. So MyCat ni dekat sini lah kerja dia macam agak renyah sikit lah, agak banyak. So kalau 200 student, 200 nama lah korang kena key in dekat dalam ni. So key in satu-satu. Lepas dah key in tu, just submit macam submit je. Itu je proses untuk MyCat. Lepas tu kita kan ada dua, ada MyCat, ada MyChamp. Ikutkan apa yang saya tahu, kita key in je dekat satu tempat ni je, kita just key in kan untuk MyCat ni, and then nanti daripada senarai nama tu sendiri dia akan keluar sendiri MyCat dengan MyChamp macam tu. So bila korang dah key in nama dengan nombor matrik ni semua, so dia akan keluar macam ni lah, HEP akan keluarkan senarai macam ni. So ini contoh senarai yang dah settle untuk MyCat. Macam ni. So itu je. Ada apa-apa tak yang tak jelas ke, macam tak faham ke? Ada tak soalan ke? Jelas semua ke tak apa-apa tak faham? Okay. Jelas cikgu, okay. Nas, jelaskan siapa yang akan update nama peserta untuk MyCat ni. Siapa yang akan okay, maksudnya siapa yang kena macam yang Google Form tu ke? Maksudnya apa, siapa yang akan key in nama peserta untuk MyCat ni. Okay, yang akan key in nama peserta kat MyCat ni ialah orang yang upload paperwork, which is pengarah program. So masa korang nak submit report tu, lepas dah selesai program semua, korang akan kena submit report. So masa submit report tu, korang kena key in lah, kalau program yang melibatkan keuangan, kena masukkan laporan keuangan. Lepas tu nanti dekat situ lah kena masukkan senarai nama peserta, kena key in seorang-seorang nama, nombor matrik, macam tu. Okay, tak jelas tak? Jelas ke? Risau pula semua senyap. Okay. Okay, so untuk MyCat dengan MyChamp ni bezanya, MyCat ni batch yang last yang akan dapat MyCat adalah student semester 3 sem lepas. Maksudnya siapa yang sekarang ni, maksudnya siapa yang satu batch dengan saya, batch last yang dapat MyCat. Batch yang seterusnya diorang akan proceed dengan MyChamp lah. Sebab diorang tu macam nak masukkan MyCat, nak guna MyChamp je. Saya pun tak tahulah apa beza dua tu. So itu je lah. Tapi cara prosedur nak key in-nya sama je. Nanti JHEPA lah yang akan asingkan budak ni dapat MyCat, budak ni dapat MyChamp macam tu. MyCat tu key in dekat dalam portal, dalam UPSI portal. Okay, bila korang upload paperwork dekat UPSI portal, okay, after dah habis program, korang kena upload laporan akhir. Okay, laporan akhir tu kat mana nak uploadnya, macam tadi Nas ada tunjuk, ada button report dekat bahagian atas belah kanan. Okay, so dekat bahagian tu, dekat situlah kita akan upload, kita akan key in nama peserta seorang-seorang untuk MyCat tu. Dia bukan portal yang lain, dia kita semua bahagian paperwork, report akhir semua dekat UPSI portal. Dekat situ, dekat report tu. Kalau nak submit paperwork, tekan dekat bahagian submit tu. Okay, sekejap saya tunjuk contoh saya ada submit paperwork program Bengkel OBS tu. Sekejap.
kejap Okay, contoh dekat bahagian ni kan kita akan tahulah kalau YDP tu dia verify ke, kalau penasihat kita verify ke apa, dia akan keluar kat sini. Okay. So cara untuk upload paperwork ni, tekan kat bahagian HEP. Lepas tu dekat student activity ni kan, tekan paperwork. Okay, tekan paperwork. Okay, so kalau kita nak upload paperwork baru, tekanlah submit. Okay, bila tekan submit, kita kena isi benda-benda ni. Okay, so bila kita dah isi semua benda, kita dah submit paperwork, kita akan first kena tunggu verify satu, iaitu daripada saya, YDP. Okay, kalau YDP tu dia reject, maksudnya kena hantar yang baru lah. Okay, katalah dia verify. So nanti kita akan pergi kepada verify 2 pula, iaitu yang akan verify ni adalah penasihat kita, iaitu Encik Saleh. Okay, so sekarang ni paperwork OBS ni penasihat pematat dia dah verify. Okay, so seterusnya dia akan pergi bahagian recommend. So kalau klik kat sini kan, dia akan ada keluar notes tau. Okay, diluluskan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan UPSI. So dia tulislah berapa peruntukan yang kita minta. Okay, ini orang yang luluskan. Okay, so maksudnya paperwork saya ni tinggal ada lagi satu step je, iaitu approve. Bila dah approve ni maksudnya paperwork kita dah approve lah. Okay, so contoh bila dah habis program kan, nak upload report akhir pula, tekan kat bahagian report ni. Tapi kita tak ada, macam saya tak ada paperwork yang approve lagi, so that's why dia tak keluar lah. Nanti bila paperwork saya dah approve, baru dia boleh keluar. Dekat bahagian sini lah yang kita akan key in nama seorang-seorang peserta untuk MyCAT tu. Okay, itu je. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita move to the next session? Okay, sama. Okay, so tak ada soalan Okay, kita jemput pula Encik Hadi kita. Cepat Encik Hadi. Saya terskip dia tadi. Sorry lah Hadi. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Maybe line pun slow juga. Tak tahu kenapa wifi ni. Okeylah, kalau slow nanti bagi tahu Alright. Saya akan menerangkan tentang bab protokol dan juga postmortem. Dua benda ni adalah dua benda yang penting dalam proses kemenjadian program ataupun keberhasilan perjalanan program kita. Saya cuba share screen. Maaf saya tak sempat nak sediakan slide. Okay. Right. Ya, sebelum saya mulakan untuk bab protokol kita tahu protokol ni berkaitan tentang perhubungan. Tak kisahlah hubungan dengan siapa, dengan pihak mana, asalkan hubungan. Okay. Sebelum saya mulakan tu, saya minta maaf dulu kalau ada saya salah cakap. And saya anggap kamu semua yang ada dalam pematik ni adalah seseorang dulu. Okay, sebelum kita sambung belajar dekat UPSI, sebelum ni kita siapa? Adakah kita daripada diploma? Ataupun kita daripada CJ, daripada STPM, daripada KV, daripada Politeknik, daripada Matrik? Kita pernah menjadi seseorang dulu. Tak kisah sama ada kita pernah menjadi MPP pada kolej kita dulu, ataupun kita pernah menjadi pengerusi bagi sesuatu persatuan, ataupun kita pernah menjadi sukarelawan dalam sesuatu program. Dan kita pernah juga untuk menjalankan hubungan ni lah, protokol. Jadi saya rasa benda ni tak asing bagi kamu semua. Tapi saya explain juga, saya takut ada yang tak pernah buat program, ada yang tak pernah terlibat dalam mana-mana program, ada yang tak pernah join mana-mana persatuan sebelum ni. Saya explain lah macam mana cara untuk berhubung dengan pihak lain untuk menjayakan program kita. Okay. Perhubungan ini pertamanya dia sangat-sangat mencerminkan siapa ataupun identiti persatuan kita. Sebab apa? Let's say,
kita nak berhubung dengan universiti lain. Kita nak buat satu program yang berkaitan dengan yang apa, kita menjalinkan hubungan juga dengan universiti lain lah. Kita buat satu program, let's say program permainan e-game. Kita buat ML punya tournament ke, tapi kita libatkan juga universiti lain. Contohnya kita libatkan Politeknik Ungkuama. Okay. Dua identiti universiti yang berbeza, institusi yang berbeza. Kita melibatkan dia. Tapi kita nak berhubung dengan dia macam mana? Adakah kita terus WhatsApp dia punya pengarah? Adakah kita terus WhatsApp dia punya pengetua? Adakah kita terus WhatsApp dia punya lecturer? Macam mana? Dan kalau salah cara, tanggapan negatif daripada Politeknik Ungkuama tu akan dapat bukan sahaja dekat persatuan kita, tetapi juga mencemarkan nama fakulti kita sendiri. Dan secara umumnya dia akan mencemarkan juga lah nama UPSI. Dia akan kata yang kita tak reti nak buat program. Kita tak ada adab, kita tak tahu cara nak buat program yang betul. Kita ibaratnya macam tikus mati labu lah. Sebab kita tak reti cara nak berkomunikasi dengan orang. Okay. Saya cuba explain dulu tentang macam mana saya pernah buat program dengan, macam mana kami pernah buat program dengan pihak luar. Masa sidang lepas, Expo Akademik pernah buat program dengan College Vocational. Okay. Kita target College Vocational kat Malaysia. Tapi kita ada lebih kurang dalam 80 lebih College Vocational kat Malaysia. Tak terdaya deh. Kalau apa orang New Zealand tak terdaya nak buat semua benda kan. Okay. Tapi apa yang kita buat, kita cuba pick up mana College Vocational yang kita dapat. Contohnya, ini adalah College Vocational yang ada, yang kita boleh pick up lah. Kalau zon tengah tu kita ada KV Sungai Buloh, Sepang, Kuala Selangor, ERC Tapak, Shah Alam, Kelang, Kota Abdul Samad Banting. Lepas tu kita juga ada KV Batuwet, Limbung Tebal, Keluang, Perdagangan JB, Lela Maharaja, Taiping, Miri, Keningau, Pudat, Tawau, Sanakan. Okay. Banyak KV ni. Sekarang kita nak uruskan untuk kontak dia. Okay. Kita boleh je buat program, kita just war-warkan dekat kita punya social media je. Kita buat satu poster, lepas tu kita post je dekat kita punya FB, kita punya IG. Kita cakap kita nak buat program dengan KV. Kita tulis tu, siapa yang berminat boleh telah turut serta. Boleh, kita boleh buat macam tu. Tapi, dengan cara kita purpose KV-KV ni, ataupun institut luar ni, mereka akan rasakan bahawa kita lebih bersemangat. Kita lebih, apa orang kata, kita lebih berminat untuk buat program dengan dia. Macam kita lah nak pergi kenduri kahwin, pertama, kita tampal je poster dekat tiang-tiang elektrik dekat rumah kita, cakap undangan majlis perkahwinan. Silalah datang ke Dewan Serbaguna ataupun Dewan Murni pada hari Jumaat, pada hari Sabtu, pada hari Ahad, pada pukul berapa. Jemput sisi keluarga. Adakah kita akan pergi? Kita akan rasakan bahawa alah, dia cuma jemput secara umum. Malah lah nak ikut, malah lah nak pergi. Tapi, kalau dia hantar surat jemputan tu dekat rumah kita, lagi-lagi dia datang kat rumah kita, dia bagi salam, Assalamualaikum. Ni saya ada surat jemputan kahwin, jemputlah datang pada hari-hari demikian. Jemputlah anak beranak yang lain. Oh, yang lain ada? Siapa yang ada dalam rumah ni? Oh, anak tu ada balik. Jemputlah datang sekali ya dekat dewan ni. Alah, anak saya tu ada kahwin lah. Tak adalah banyak pun makanan, adalah jemputlah datang ya. Terima kasih. Bila kita keluar rumah, tak nak pergi ke majlis dia, kita akan rasa salah. Sebab apa? Sebab tuan rumah yang nak buat jemputan tu, dia datang rumah kita jemput kita. Sama juga dengan institut luar. Bila kita nak buat satu program yang umum, tapi kita pergi purpose dia, kita pergi kontak satu persatu. Contohnya, College Vocational Sepang. Saya tak tahu siapa yang duduk dekat Sepang tu. Sebab saya daripada College Vocational Buloh. Saya tak tahu. College Vocational Sultan Abdul Samad. Saya tak tahu siapa pengarah dia, siapa lecturer dia, siapa kaunselor dia, siapa murid-murid dia. Saya tak kenal. KV Batuwet lagi dah jauh sampai ke Penang. Saya tak kenal. Jadi macam mana kita nak komunikasi dengan dia? Dengan cara pertama, kita kenal pasti dulu adakah kawan-kawan kita
yang berasal daripada kolej vocational, berasal daripada institut tersebut. Contohnya, Sultan Abdul Samad, Banting, ada seorang kita, Ansin Juin. Saya pun kontak Juin. Juin, boleh tak saya dapatkan nombor telefon kaunselor? Kenapa kita pilih kaunselor? Sebab bila ada apa-apa sahaja program yang nak dijalankan, sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, ianya melibatkan kaunselor. Okay. Juin berkata, alamak Hadi, saya tak adalah nombor telefon kaunselor. So takkanlah kita nak, okeylah, dah lah. Kita cek yang lain lah. Dan Juin tak ada. No. Kita call pejabat college vocational tu. Kita call, kita bagi salam, kita bagi tahu kita daripada mana. Orang semua jangan expect yang kerani yang ada dekat pejabat college vocational tu kenal korang tak boleh. Janganlah call, Assalamualaikum, saya Adi, boleh tak saya dapatkan nombor telefon kaunselor? Dia takkan bagi. Dia tak kenal korang siapa. Tapi kalau korang telefon, Assalamualaikum, selamat petang. Pertama kita tak tahu dia punya agama. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Nanti jangan jawab. Salam, dia saya. Ini College Vocational Sultan Abdul Samad Banting. Ya betul. Kita takut kita telefon kolej lain. Kita takut kita ke telefon tempat lain. So, dia kata, ya betul. Saya Hadi. Saya daripada Persatuan Mahasiswa Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Technical dan Vocational, Universiti Pendidikan Federal. Saya nak jalankan program melibatkan pelajar kolej vocational dalam program saya yang dikenali sebagai usia terima pelajar KV ke, mau dengarkan khabar. Program ni maybe akan run insyaAllah lah pada 20 hari bulan 8. Lepas tu nanti dia kata, okey, apa saya boleh bantu? Boleh tak saya nak dapatkan nombor telefon kaunselor KV Sultan Abdul Samad Banting? Sebab saya nak jalankan program ni lah, saya nak libatkan pelajar-pelajar daripada KV ni. Nanti dia akan kata, okey boleh. Nanti kamu salinlah nombor telefon kaunselor tu. Dan mintalah 2 nombor. Jangan minta 1 nombor je. Bila dia dah bagi 1 nombor, saya cakap kat dia, in case kalau 1 nombor ni saya tak berjaya kontak, boleh saya dapatkan nombor telefon lagi seorang. Kenapa kita minta 2 orang? Sebab kita tak boleh nak assume yang kaunselor yang pertama kita call ni ataupun kita WhatsApp, dia akan reply. Kita tak tahu orang lain kan. Sama ada dia tak kenal kita, dia tak nak komunikasi dengan kita, ataupun dia terlepas pandang. So kita minta 2 nombor telefon. Okay. Bila kita komunikasi pula, kita pergi pada satu tempat lagi. Next punya step, kita WhatsApp. Jangan call lah. Saya prefer WhatsApp dulu. Kenapa WhatsApp? Sebab bila kita call, nombor yang naik dekat telefon orang tu bukan, dia tak pernah save nombor kita. Dia tak tahu kita call daripada UPI. Tiba-tiba kalau ada nombor telefon dia tak kenal. Biasanya kita akan expect sama ada spam ataupun bank ataupun escrow. Kita tak akan angkat. Jadi apa kita buat? Kita ignore. Okay. So, di pihak kita, apa yang perlu kita buat? Kita WhatsApp dia dulu. Assalamualaikum, selamat petang. Saya, nama benar, jawatan awak adalah ketua exco apa, daripada persatuan apa, Universiti Pendidikan Federal. Saya dapat nombor telefon puan daripada, bagi tahu korang dapat nombor telefon daripada siapa. Kadang-kadang nanti jangan tanya tau, mana dapat nombor telefon Syafiq, mana dapat nombor telefon saya. Korang bagi tahu dapat daripada kami sekolah. Kita dah telefon sekolah. Okay. Lepas tu nanti kamu cakap, saya nak jalankan program apa nama program kamu, berapa hari bulan, gunakan medium apa. Saya nak libatkan pelajar-pelajar daripada KV ni untuk turut serta. Okay. Nanti dia akan cakap, tapi budak-budak KV saya ni tak ramai yang budak-budak teknologi. Kita cakaplah, tak apa. Saya dah buat research. Okay. Itu yang paling penting kita buat research pasal institut yang kita nak run program ni. Kita tengok dulu. Macam KV tu tak bersama. Mungkin ada pelajar-pelajar kos teknologi. Ada juga kos-kos perbankan. Ada kos-kos perniagaan. Tengok dulu. Jangan kita main hentam je. Bila kita nak masuk rumah orang, kita kena cari tahu dulu apa yang ada dalam rumah orang tu.
kita tak boleh terus main tam. Kita tak tahu apa yang ada dalam rumah orang. Okay. Bila kita dah tahu, kita cakap lah, tak mengapa puan, saya dapat tahu yang ada kos-kos berikut ada dekat KV puan. Ini adalah poster saya. Bagi terus poster kamu masuk WhatsApp tu. Bagi terus kamu punya surat jemputan daripada Uksi. Surat jemputan tu siapa sign? Surat jemputan tu yang sign adalah dekan. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan surat jemputan. Okay. Bila dah bagi semua tu, nanti dia akan kata, okay, saya akan berbincang dulu dengan saya punya pengurusan, nanti saya akan kontak balik. Alright. Dah habis ke? Belum. Selepas seminggu kita kontak person tu ataupun kaunselor tu, kita kontak dia balik. Update. Assalamualaikum puan, maaf ganggu. Saya Hadi daripada ni. Kamu assume yang dia dah delete kamu punya contact number. Assume tu je. Perkenalkan diri balik. Maaf ganggu puan, saya Hadi daripada bla bla bla. Macam mana puan? Setuju ke pihak KV Sultan Abdul Samad Banting untuk terus sedang program ni? Okay. Kita ada dua jawapan. Satu, setuju. Satu lagi, tak. Kalau dia kata, saya setuju. Okay. Nanti beritahu dia, puan, saya minta kebenaran puan untuk invite nombor telefon puan ke dalam satu grup WhatsApp. Dalam grup tu akan ada semua kolej-kolej vocational yang akan turut serta dalam program kami. Jadi dekat dalam grup tu senang untuk kami update program-program yang kita nak run lah. So senang. Okay, dia kata okey. Itu kalau dia setuju. Kalau dia tak setuju, dia kata saya minta maaf setelah berbincang dengan pihak pengurusan, pihak KV saya tak setuju nak jalan. Okay. Kita jangan tinggalkan dia blue tick. Dia akan ingat kita tak beradab. Sebab WhatsApp tak ada nada suara. Walaupun dia tulis okey, kita boleh describe okey tu dalam pelbagai bentuk nada. Adakah okey yang okey ataupun okey. Nampak tak? Macam-macam nada. Kadang dia kata okey tu macam okey, alright. Tapi kita ingat okey yang dibagi tu adalah okey. Bila dia reply, maaf, collaborational kami tak nak tak setuju, tak nak join. Kita pun reply balik. Tak mengapa puan, terima kasih sepanjang perkenalan kita. InsyaAllah kalau ada rezeki, next program yang kami akan jalankan, kami akan ambil maklum dan kami akan bagi tahu pada pihak puan kalau puan bersetuju untuk turut serta. Buat dekat semua KV macam tu. Sebanyak KV, sebanyak institut yang boleh. Itu kalau kolej vocational lah, banyak KV kan kita nak buat. Okay. Kalau melibatkan institusi luar, siapa kita nak PM? Pertama, kita cari jenis student dulu. Okay. PM kawan-kawan kita. Contohnya, kita nak buat program dengan UITM Shah Alam. Okay. Kita cakap, okay, sebab aku nak buat kat sana sebab aku ada kawan. Kawan kau siapa? Pertama kita tengok, adakah kawan kita ada jawatan dekat sana? Kalau dia kata, aku ada kawan kat sana, dia expo kediaman. Okay. Bila dia expo kediaman, apa program yang kita boleh buat dengan expo kediaman? Pertama, kita fikir tu dulu. Kalau kita nak jalankan program dengan, sebenarnya bukan nak jalankan dengan program expo kediaman, tapi kita nak expo akademik dia. So, apa kita buat? Kita PM kawan kita tu, cakap, okay, kawan dia tak nombor telefon expo akademik kau? Dia kata, ada, kejap ya. Dia bagi kita PM expo akademik dia. Bagi tahu, saya nama siapa, daripada mana, jawapan kita apa, kita nak buat program dengan dia. Nak buat program dengan pihak UiTM melalui persatuan bla bla bla. Okay. Nanti dia akan kata, oh nak buat program apa ni? Kita explain lah, nanti dia akan minta kita punya paperwork untuk dia persembahkan dekat dia punya meeting. Kita juga berhak untuk minta paperwork dia untuk simpanan kita juga. Okay, lepas tu, bila dah setuju, kita kena libat uruskan mereka dalam meeting kita. Okay, sebab program ni program joint venture bersama. Jadi kita kena libatkan pihak dia dalam meeting kita. AJK program juga, kita kena libatkan pihak dia dalam AJK program kita. Okay. Bila dah buat macam itu, segala aktiviti yang dilakukan adalah kerjasama.
terpulang kepada kebijaksanaan pengarah program untuk menyusun susunan aktiviti dan juga susunan AJK program. Okay. Kalau di sini saya ada memo dan juga poster. Alright. Memo. Kenapa perlu memo? Mana-mana institut perlukan memo awal. Kita kena assume yang surat jemputan belum dapat. Memo. Apa itu memo? Memo adalah pemberitahuan awal yang mengandungi maklumat-maklumat yang penting seperti surat dan juga mempunyai poster. Agak kurang beradab kalau kita just bagi poster je. Ibaratnya macam kita kena tafsir sendiri. Poster ni nak menyampaikan apa. Jadi, kita bagi memo. Dapat ni. Kepada siapa, daripada siapa, tarikh bila. Tarikh ni tarikh apa? Tarikh kita buat memo. Perkara apa? Jemputan untuk menyertai. Lepas tu dia baca. Puan-puan dengan segala hormatnya kepada ada rujuk. Bla bla bla. Kita bagi tahu kita punya maklumat program. Okay, sehubungan itu saya menghargai jasa baik dan kerjasama yang diberikan. Okay, kemudian pihak tuan boleh berhubung dengan pengarah program. Kita bagi nombor telefon kita. Ataupun timbalan pengarah program. Kita bagi nombor telefon timbalan pengarah program. Okay, ini yang benar kita. Dan kita bagi juga poster. Okay. Tempat ni. Okay, poster memainkan peranan yang penting dalam sesuatu program. Kenapa? Sebab poster adalah benda pertama yang kita pandang. Pandang pertama lah orang katakan. Kenapa kita kalau orang kata cinta pandang pertama? Sebab kita minat. Ada satu benda yang kita tak boleh lupa. Sama juga dengan poster. Kalau poster kita membosankan, orang tak berminat untuk tengok poster kita. Seterusnya orang tak berminat untuk join program kita. Okay, dapat ni poster ni. Right. Tempat, Google Meet, Facebook Live. Kita ada QR code. Kita boleh masukkan hyperlink. Hyperlink tu mereka just klik je hyperlink tu terus pergi dekat website yang kita tetapkan. Ataupun kita bagi QR code dia boleh scan. Bergantung kepada kebijaksanaan pengarah program untuk menentukan mana yang lebih sesuai. Okay. Dapat ni. Penentuan poster. Saya buat yang simple lah. Boleh ke kamu belajar kat OPSI? Tak KV beri cikgu ke? Tak kamu belajar tapi tak tahu cara? Okay. Bila saya buat macam ni, memang nampak bahasa tu macam bahasa spontan. Itulah yang niat saya untuk menarik perhatian mereka. Sebab bila kita bagi bahasa yang baku, orang akan rasa bosan. Okay. Ini adalah surat jemputan. Semua College Vocational Malaysia. Kenapa saya letak semua College Vocational Malaysia? Sebab kalau letaklah ada 20 KV yang join ataupun ada 5 institut yang join. Okay, kalau institusi tu mungkinlah boleh. Pertama kalau yang terlibat UiTM Shah Alam. Lepas tu yang kedua adalah Unicel. Lepas tu yang ketiga adalah UTM. Okay, bolehlah kita letak kat sini nama universiti kita. Universiti Teknologi Mara. Universiti Tun Hussein On. Okay, boleh. Bawah ni, tuan, jemputan menyertai bla 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 bla. Okay, bawah ni adalah sign dekan sebab ini adalah letterhead fakulti. Yang bawah yang kena sign adalah dekan. Barulah nampak surat ni adalah surat yang besar. Alright. Macam Sisina cakap tadi, kita dengan footer kita tak buat. Kita buat je ayat-ayat ni semua ni. Dan kita hantar dekat Sisina yang akan berurusan dengan Cik Saleh. Kita bagi awal dekat Sisina. Kita bagilah 3 minggu sebelum program ke, 4 minggu sebelum program ke, kita dah bagi kat Kristina. Lepas tu kita cuba update dengan Kristina setiap minggu. Takut Kristina lupa. Update dengan dia. Macam mana aku punya jemputan dah dapat ke? Update dengan dia. Janganlah program minggu depan, minggu ni baru nak hantar surat untuk dapatkan pengesahan daripada fakulti. Memang mengundang kemarahan. Okay. Seterusnya, bila kita dah PM orang tu, kita nak jalankan program dengan dia. Waktu program. Okay. Sebelum tu, kita tubuhkan, macam saya cakap tadi, tubuhkan grup WhatsApp kan. Bila tubuhkan grup WhatsApp, bila kita dah masukkan, tadi kan kita dah minta kebenaran daripada mereka, betul tak? Kita cakap kita nak masukkan diorang dalam satu grup WhatsApp.
Bila kita masuk dalam tu, kita introduction, kita intro balik diri kita dalam tu. Panjang berjela lah. Kita inform lah, okay, grup ni ditubuhkan untuk apa, bla bla. Kita lusa senang kita update. Okay, bila dah nak program, pertama memang kita kena buat rehearsal. Rehearsal tu berkaitan kita je lah. Kalau kita tak ada libatkan AJK daripada persatuan luar, memang rehearsal kita je. Tapi kita kena inform juga dalam grup. Kita cakap apa? Sekadar makluman, jangan lupa temu janji kita pada hari esok jam 3 petang. Kita takut kaunselor-kaunselor ataupun wakil-wakil daripada universiti tu lupa yang kita nak buat program dengan diorang pada hari esok. Jadi kita update balik dengan mereka. Okay. Seterusnya, bila kita dah buat grup WhatsApp, kita dah nak run program, kita perlukan soalan. Kita harus hebahkan Google Form soalan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum program. Kita bagi Google Form tu dekat dalam grup. Kita cakap dalam grup tu, ini adalah Google Form soalan. Kita minta disebarkan ke pelajar-pelajar untuk kita dapatkan soalan-soalan daripada mereka. Sebab kita nak buat program ni. Kalau kita shock sendiri, kita assume yang soalan-soalan tu yang diorang nak tanya, padahal bukan soalan tu, ini dah dikira macam kita shock sendiri. Jadi kita tak nak. So, apa kita kena buat? Kita bagi Google Form, kita edarkan, nanti kita akan boleh check kan. Kita tengok responden, okey dah ada 200 orang yang respon. Kita baca soalan-soalan dia. Biasanya soalan-soalan dia, soalan-soalan yang sama. Tapi kita senaraikanlah apa soalan-soalan yang lain tu, kita boleh bagi nanti dekat MC. MC tu lah nanti akan bertanya dekat panel jemputan kita. Okey. Panel jemputan wajib tahu soalan sebelum program run. Sebab apa? Mungkin dia nak prepare slide. Kita bagilah dalam seminggu lagi nak run program, kita PM lah kita punya panel. Panel tadi pula bergantung pada siapa yang awak nak invite. Program apa? Panel tu siapa? Bila kita nak jemput orang luar yang tak ada kena-mengena dengan kita untuk jadi panel, siapa kita kena komunikasi? Dia punya manager. Dia punya PA. Bukan kita PM direct dekat dia. Contohnya, kalau kita nak minta Prof Muhaya lah untuk bagi ceramah motivasi kat kita. Adakah kita terus PM tepi dekat Prof Muhaya tu? Kita terus buka dia punya IG, kita terus klik dia punya DM message. Assalamualaikum Prof, saya daripada bla bla, saya nak jalankan program dengan Prof lah. No. Apa kita kena buat? Biasanya dekat bio mereka tu dia ada tulis dah. Any inquiry, can contact siapa, dia bagi nombor telefon. Klik nombor tu, kita PM tepi. Kenapa kita kena PM yang manager dia tu? Sebab Prof Muhaya contohlah identiti dia adalah Prof Muhaya. Prof Muhaya ni cuma tahu hadir, bagi ceramah, habis. Tapi yang urusan bab duit, dapatan duit, intipati soalan semua adalah manager dia. Kita PM manager dia, kita bagi tahu macam tadi, saya cakap tadi. Kita explain diri kita siapa, daripada mana, kita bagi kita punya poster, lepas tu kita bagi tahu berminat ke tidak. Okay, nanti dia akan kata, nanti saya update balik saya perlu tanya dekat Prof Muhaya dulu. Okay, apa kita kena buat? Kita bagi dia masa. Dah dalam 5-6 hari, kita PM dia balik. Janganlah hari ni kita PM, esok kita PM balik. Tiba-tiba esok kan, esok pagi, Assalamualaikum. Mana? Dapat jawapan lah. Jangan. Kita tunggu dah seminggu, 5 hari, baru kita PM balik. Sebab tu lah benda-benda protokol ni kena buat lama. Kita tak boleh minggu depan program, minggu ni baru kita nak run kita punya protokol. Tak boleh. Banyak benda protokol kita kena buat. Sebab kita kena jaga kita punya identiti, maruah, air muka, persatuan, fakulti dan juga universiti kita. Okay. Bila kita nak run program dengan diorang, sebenarnya masalah tu kat kita je. Bila kita mungkin tak dapat kawal emosi, kita mungkin kita marah dia ke sebab dia tak respon kita kan. Anggapan dia bukan terhadap kita saja. Anggapan dia dekat kita punya persatuan, kita punya fakulti, kita punya universiti. Dan mungkin dia juga akan mempengaruhi orang luar untuk turut sama membenci kita punya fakulti dan juga universiti. Sebab dia tak kenal kita. Dia boleh buat macam-macam cerita pasal kita. Okay.
Sebab tu pentingnya protokol ni, protokol yang baik. Alright. Selang 5 hari seminggu baru keep update dengan dia lah. Kadang-kadang dia lupa, sebab tu kita bagi masa. Bila dia dah setuju, baru kita tanya pasal bayaran. Kita bagi tahu dulu rate harga kita. Okay. Kita bagi tahu untuk pengetahuan pihak tuan, bayaran yang ditetapkan oleh pihak universiti adalah sebanyak berapa ringgit. Adakah pihak tuan setuju? Nanti dia akan kata, nanti saya update balik, saya nak tanya dulu pohon bayar. Bagi dia lagi masa 5-6 hari, baru update balik. Kalau dia kata, okey saya setuju. Nanti bagi tahu dengan dia, baiklah, 2 hari sebelum program, saya akan bagi link, saya akan bagi apa input, apa benda yang diperlukan semua, saya akan bagi 2 hari sebelum. Alright. Okay. Lepas tu, dah 2 hari sebelum, kita PM dia balik, kita ingatkan dia balik. Kita update lagi dengan dia. Okay, pihak tuan, program kita akan jalankan pada lusa, berapa hari bulan, pukul berapa, jam berapa, guna medium apa. Berikut adalah soalan-soalan yang mungkin akan ditanya oleh audien. So, saya bagi awal kepada pihak tuan, dan tuan boleh bertanyakan kepada Prof. Muaya jawapan-jawapan yang relevan. Hari berikutnya, hari program kita tu, program kita run pukul 2 petang. Pukul 12.30 tu kita PM dia lagi. Tuan, maaf ganggu, ada peringatan program kita pada petang ini. Jangan lupa ya tuan, kita dapat jumpa pada petang ini. Terima kasih. Dah, kita keep update dengan dia. Berbeza ya, 2 benda. Satu keep update, satu lagi merimaskan dia. 2 benda yang berbeza. Merimaskan ni, 2 hari sekali kita PM. Jangan. Kita kena bagi masa yang cukup pada mereka. Kita kena expect yang dia pun di itulah benda yang penting. Kita jangan contact direct. Setiap mereka ni ada manager ataupun PA. Kita kena PM PA diorang. Segala urusan semua kita kena melalui PA diorang. Segala surat menyurat semua melalui PA diorang. Yang diorang ni, satu identiti ni, dia cuma tahu datang, masuk, berciamah. Habis. Itu je dia tahu. Tapi segala protokol yang kita kena buat ni melalui wakil diorang. Sama lah juga, sama ada kita buat program dengan universiti, kita buat program dengan sekolah, kita buat program dengan individu. Semua sama. Kena jaga identiti kita, kena jaga attitude kita. Tak suka macam mana sekalipun dekat dia, benci macam mana pun sekali kita dekat dia, jangan tunjukkan. Kalau dia marah-marah kita kan, let's say lah kita tak minta, Alhamdulillah min zalik, kita tak minta dia marah-marah kita. Tapi kalau benda tu terjadi, dia kata, kami minta maaf tuan, mungkin terlepas pandang daripada pihak kami. Dah, habis. Lepas tu dia keep mau marah je, kita diam. Katanya kita dah minta maaf, kalau apa-apa jadi, kita dah ada bukti yang kita dah minta maaf. Dah, cukup. Kita dah boleh pergi ke tempat lain. Right, habis bab protokol. Untuk postmortem. Postmortem adalah sangat penting dalam sebuah program. Bila habisnya program, postmortem kena dilakukan secepatnya mungkin sebab tanpa postmortem, report tak boleh buat. Okay. Postmortem, kamu kena panggil semua AJK kamu. Jaringlah. Kamu kena panggil semua AJK program. AJK program kamu ni, tak kisahlah AJK apa sekalipun, panggil dia. Buat satu meeting pada waktu malam, tak kisah bila-bila masa yang dirasakan sesuai. Bagi penerangan tentang, terima kasih program kita dah habis, bla bla. Minta setiap AJK bagikan feedback dia sepanjang program tu berlangsung. Sama ada daripada awal pembuatan program, daripada awal kerja sampai habis kerja, minta setiap AJK tu bagi tahu pendapat mereka. InsyaAllah cakap je lah. Pengarah program banyak sangat bagi aku kerja. Apa tu serabut. Bagi tahu je. Sebab benda-benda tu yang akan membaiki next punya program. Bila dah habis buat postmortem semua tu, yang penting postmortem kena dijalankan dulu, AJK kena cakap dulu. Last kali adalah pengarah program. Kiranya pengarah program ni lah yang akan tutup kita punya postmortem. Setelah habis postmortem, buka kamera, kena tangkap gambar dan kena buat report. Baru boleh upload report.
Postmortem tu semua orang kena bercakap, kena bagi tahu apa yang kita tak puas hati, apa yang kita suka, apa yang kita kecewa, kita kena cakap waktu postmortem. Sebab benda tu yang akan menambah, menjadi titik tambah dan juga menjadi orang kata penambahbaikan untuk next punya program. Okay, itu sajalah untuk postmortem dengan juga protokol. Protokol ni memang banyak kerja, kita kena berhati-hati dalam protokol. Sepulang dekat korang, sebenarnya sepulang dekat pengarah program untuk menetapkan seberapa ramai AJK yang boleh terlibat dalam program dia. Dan juga pengarah program ni namanya pun pengarah kan. Jadi tugasan dia sangat berat. Dia kena selalu update dekat AJK program yang dia dah bahagi kerja untuk protokol ni, kena selalu update. Sebab bila kalau ada masalah, program dia tak akan berjalan dengan smooth. Terutama sekali program yang berkaitan dengan drama dengan stok. Tadi untuk program yang melibatkan pertandingan tak ada masalah. Tak ada banyak masalah sangat. Tapi yang berkaitan dengan stok, drama, banyak kerja yang kena buat. Okay. Itu saja, saya harap semua orang faham. Ada soalan, boleh PM tepi ataupun boleh tulis dekat chat tu. Saya bagi balik dekat Christina. Terima kasih. Terima kasih. Hadi dah habis dah ke? Dah habis dah ke Hadi? Habis dah? Dah lama dah habis. Sebab aku tengok kau tak mute. Aku ingat ada lagi nak cakap. Okay. Right, so itulah untuk Hadi dia lebih terang kepada protokol. Okay, so bila kita membawa nama persatuan ni, apa saja bila kita nak berkomunikasi tu kena tunjukkanlah profesional kita tu. Tak boleh macam main terjah je kan. So ikut apa yang Hadi cakap tadi je lah. Okay. So ada apa-apa soalan lagi tak yang nak ditanya? Betul, manner tu penting. First impression orang tu kan. Buatnya kalau kita main terjah je, elok-elok je nak, dia sebenarnya okey je nak collaborate dengan kita kan. Tiba-tiba kita punya manner tak okey, itulah yang akan effect. Dan akan effect nama persatuan juga. Okay. So, tak ada soalan ke? Okay, tak ada soalan Okay, so untuk Juin pun dah keluar Dia kata dia tak sihat tadi. Oh ya ke? Dia keluar. Alright. Sil pun tak ada ni kan? Sil pun tak ada. Okay, so tak apalah. Saya harap semua faham berkaitan dengan apa yang kami terangkan pada malam ni. Yang mana exco yang tak hadir tu minta diorang rujuk balik lah recording yang saya akan hantar nanti kat dalam Telegram. Okay, so ajar juga diorang apa yang kami ajar malam ni. So itu saja daripada saya. Kita tutup perjumpaan kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-An. Bella tunggu kejap je tau. Ada nak bincang sikit. Okay, yang lain boleh live. Terima kasih semua. Bye bye. Thank you.